Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okey, hari ini masih lagi dalam tajuk yang sama di bulan Ramadan, tapi kisah yang berbeza, dan kali ni kisah aku adalah kena-mengena aku dengan kawan aku. Dan di mana kisah ni sebenarnya ada juga lebih kurang macam video-video sebelum ni aku pernah share dengan korang, tapi kejadian ni terjadi di bulan Ramadan, so aku nak share dengan korang lah. Dan ini adalah peristiwa yang pertama kali terjadi dekat kawan aku tu. Sebab sebelum ni kawan aku ni seorang yang kurang percaya tentang makhluk halus ni, apatah lagi bulan Ramadan. Jadi dengan izin Allah nak ditakdirkan ujian tu datang kat kami, jadi kami pun terkenalah peristiwa tu. Tapi dia tak heavy mana pun, cuma kisah yang terjadi tu yang membuatkan kawan aku macam realise, oh sebenarnya bulan Ramadan pun ada juga kan, apatah lagi bulan biasa. Dan sampai sekarang pun kalau di kontak aku pun dia macam tak lupalah benda tu. Macam kalau kita orang berborak apa semua, lepas tu dia akan cakap, kau ingat peristiwa tu? Dia macam satu benda yang dia tak boleh lupakan lah. Mungkin kenangan pahit bagi dia kan. Tapi itulah dia kisah yang terjadi. Aku akan share dengan korang. Tapi sebelum tu aku nak beritahu kat korang, kalau korang tengok video kali ni aku nampak lain sikit, itu kerana bibi aku tebal. Sebab bibi aku jadi balik. Sebelum ni kan macam dah okey kan. Lepas tu aku tak tahulah, mungkin hari tu sebab aku pergi mall. Dalam mall kan pakai mask kan. So pakai mask, lepas tu makan buka mask, pakai mask kan, bibi aku jadi masalah balik. Aku just sensitif tau. So bibi aku jadi macam, dia jadi gatal mula-mula. Setelah aku garu-garu, lepas tu dia jadi macam bengkak kat bawah ni dengan kat atas, bahagian atas. And aku nak say thank you kepada sebelum ni ada orang suggest kat aku untuk pakai produk yang ini tau, Vaseline. Ada yang komen suruh aku try Vaseline ni. So aku try yang ini tau, jap. Aku try yang ini. And berhasil. Lepas tu ada satu lagi subscriber aku ni, dia suggest kat aku untuk try produk ni. Tapi masa tu dia dekat luar, dia kata produk ni ada jual kat luar lah, bukan kat Malaysia. Tapi ada sekali tu aku tengok kat Shopee ada, tapi aku tak beli. Lepas tu macam mana entah aku pergi mall, aku jumpa dekat Sephora. So aku beli satu. And memang best lah. Aku nak say thank you sangat kat dia sebab produk ni memang berhasil sangat-sangat. So kalau korang ada masalah bibi-bibi ni semua, DM aku, tanya kat aku produk apa ni, nanti aku ambil gambar, aku hantar kat korang. Okay, back to the story. Kisah ni terjadi waktu tu memang bulan Ramadan, awal bulan Ramadan. Okay, bukan 10 terakhir ke apa. Dan masa tu nak dijadikan cerita, kawan aku ni ajak teman dia dekat rumah dia. Sebab masa tu family dia semua pergi Langkawi. So, dia ajak aku tidur rumah dia. Dia kata tak lama pun, dalam 2-3 hari macam tu lah. Depends pada parents dia balik bila kan. And then aku pun rasa macam, okay, aku pun tak ada buat apa-apa masa tu kan. Okay lah, boleh lah teman dia kan. Jadi bulan puasa, kita orang tinggal 2 orang kat rumah dia tu. Sebelum tu, mak dia macam dah bagi tahu lah. Mak dia pun macam suggest lah untuk kawan tidur kat rumah teman dia satu bab. Lepas tu keduanya, barang dapur, barang basah, barang mentah mak dia dekat dalam peti ais banyak. So mak dia kata, okay tak apa, kamu ajak kawan kamu, nanti kau masak lah kat rumah ni. Buat macam rumah sendiri. And aku sempat lah jumpa parents dia tu sebelum parents dia berangkat ke Langkawi. Jadi waktu tu kita orang, okay dah say goodbye apa semua. Mak dia kata jaga diri, kunci pintu. Mak dia just pesan macam tu lah. Mak dia tak adalah macam pesan pelik-pelik ke apa ke. Lepas tu aku dengan kawan aku pun okay semua kan. Memang waktu tu kan tak expect benda-benda yang pelik-pelik pun. Dan pada waktu tu terus terang aku cakap, aku macam tak ada rasa seram ke apa ke masa aku datang rumah dia tu. Sebab rumah dia tu macam clear lah. Sebab rumah dia ni rumah teres yang rapat-rapat tu. So potensi untuk seram-seram tu semua, vibe-vibe seram tu tak ada tau. Sebab memang dengar orang sebelah jerit ke apa pun, kita memang dengar lah. Jadi waktu tu, hari pertama waktu sampai tu, kita orang decide untuk tidur kat ruang tamu. Sebab malam tu ada cerita best kita orang nak tengok. And then dia kata, oh okay lah. Betul, aku pun macam, oh tak ada masalah nak tidur kat ruang tamu kan. Sebab nanti senang nak bangun sahur. Lebih kurang macam tu lah kita orang plan. And then malam tu macam lebih kurang 1 lebih macam tu, aku nak pergi minum air. Masa tu kita orang tengah tengok cerita tau. Aku tak ingat cerita apa kita orang tengok. Tapi yang pasti cerita tu cerita-cerita yang agak menyeramkan juga. Lepas tu, cerita apa ya aku tengok masa tu? Aduh, tak ingat lah. Okay, lepas tu aku pergi lah kat dapur dia. Dapur dia ni ada tingkap yang jenis yang macam mana? Tingkap lama tu tau. Yang jenis macam tu lah kan. Jenis buka satu-satu tu kan. Lepas tu sinki tingkap. Memang selalu kan kalau dapur kan macam tu kan. Jadi masa aku nak pergi minum air tu, aku dah ambil cawan. Aku basuh dulu lah cawan tu kan. Jadi masa aku tengah basuh-basuh macam tu kan, tiba-tiba aku nampak macam ada sorry guys, okay, sambung balik. Lepas tu kan aku nampak tangan tau. Dia macam, bukan tangan, macam jari tau. Jari sikit lah aku nampak. Jari dia macam kuku dia hitam
hitam gila-gila. Dia macam nak buka tingkap tu tau. Tingkap tu memang dah tutup sebab malam kan. Memang kita orang dah pastikan semua tingkap tutup lah. Lepas tu kan bila aku nampak kuku macam tu, aku macam terkejut. Tapi sebab tingkap tu kan macam kabur-kabur, dia macam ada corak-corak, and then kita tak nampak pun sebenarnya rupa apa yang ada dekat luar tu. So bila kuku dia termasuk macam tu, aku nampak lah jari tu kan. Dalam 3 ke 4 macam tu lah jari dia macam tu kan. Nak macam nak cuba membuka tingkap tu. And then aku cepat jirus air tu, aku terus ambil cawan aku tu, aku ambil air dekat atas meja, aku terus pergi kat depan. Aku sampai kat kawan aku cakap macam ni, weh, kau tahu tak, aku nampak macam ada orang cuba nak buka tingkap kau kat belakang. Siapa tu? Macam kita orang macam fikir, aku macam fikir sebab kuku tu kan macam kotor-kotor. So aku macam fikir macam, ada orang mengendap kita ke? Kat sini ada kawasan ni ada blacklist ke apa-apa benda semua Aku cakap macam tu lah, aku risau kan sebab kita orang 2 orang perempuan. Lepas tu kawan aku cakap, apa dia siapa dia yang tu? Sebelum ni tak ada pernah pula kata jadi peristiwa macam tu. And then dia pun call mak dia. Dia kata kat mak dia. Lepas tu dia call mak dia. Bila dia call mak dia, dia kata lah, mak, kat kawasan rumah kita ni ada tak pernah ada orang cubaan nak masuk rumah ke apa ke semua. So dia macam nak tahu lebih detail lagi lah kan. Jadi mak dia pun tak tahu lah mak dia cakap apa, tapi yang pasti mak dia cakap macam tak ada apa-apa lah, jangan risau kan. Lepas tu mak dia kata jangan buka tingkap apa semua. And then aku pun cakap okey lah kalau macam tu kan, lega lah. Lepas tu kita orang pun sambung tengok TV. Okay, masa tengah sambung tengok TV tu, kira habis cerita tu dalam pukul 3 lebih macam tu. Lepas tu aku ajak lah kawan aku nak tidur sebab aku kata nanti sempat ke kita nak bangun, kita orang nak sahur pukul 4.30 atau pukul 5 macam tu. Lepas tu masa tu hari pertama kan, so makanan dah memang ada lah. Sebelum mak dia tinggal kita orang tu memang dah ada makanan yang dah get ready. So pagi tu kita orang just panaskan je makanan tu. Jadi tak adalah kita orang nak bangun awal sangat untuk masak dan sebagainya. So masa tu aku cakap dengan kawan aku, jom lah tidur. Lepas tu dia kata, alang-alang baik kita stay je. Dah nak pukul berapa jam je, kalau tidur entah lebuh nanti sahur kan. Lepas tu aku cakap, aku macam tak best lah. Aku tak apalah aku ngantuk aku macam tu kan. Lepas tu dia cakap, tak apalah kau nak tidur lah, aku tengok TV sekejap macam tu. Ke kau tak boleh tengok, ke kau tak boleh bising kan. Lepas tu aku cakap, tak apalah tengok lah. Lepas tu dia pun tengok cerita. So aku ni macam, sebenarnya aku bukan tidur. Aku macam pura-pura nak tidur ke macam mana. Aku rasa macam nak tenangkan diri. Aku rasa macam tak selesa. Start daripada aku nampak kuku tu, aku lebih kepada risau lah. Sebab yelah kalau apa-apa terjadi kan, 2 orang perempuan. Lepas tu kawan aku ni cakap, tak apalah kau tidur je lah. Okay, aku pun cuba nak tidur. Jadi masa aku nak cuba tidur tu, kita orang kan tidur kat ruang tamu. Tilam tu bentang betul-betul depan TV. Dekat ruang tamu dia ada sofa belah sini, belakang kita orang pun ada sofa, tepi pun kita orang sofa. Maksudnya kita orang duduk tengah-tengah di antara sofa tu. So aku ni tidur tepi ni, aku berpaling ke arah sofa tu. Sofa dia ni style sofa jati, yang kayu jati yang ada nampak bawah. Bukan sofa yang padat terus tutup sampai bawah. Dia memang nampak kekosongan kat belah bawah tu. Jadi dekat bahagian bawah dia tu, dia punya mozaik tu dekat ujung-ujung tu macam ada jernih. Dia macam boleh nampak pantulan daripada belakang. Faham tak? Dia macam nak kata macam jelas macam cermin tak, tapi bila kita tengok kat situ kita boleh nampak lah macam ada bayang-bayang lalu ke tak kan. So daripada situ aku ternampak, aku kan pandang tidur belah sana kan. Daripada situ aku ternampak bayangan, macam bayangan orang datang kat arah kami lah. Jadi bila aku dah nampak macam tu, aku pun pusing. Kawan aku tengok TV tau, tapi memandangkan aku nampak dekat mozaik tu, aku tengok tak ada orang. Lepas tu aku terus pusing paling pandang kawan aku. Lepas tu kawan aku kata, kau nak tidur je lah kan. Lepas tu aku cakap kat dia, aku rasa macam tak sedar hati lah aku macam tu kan. Tak apa ke, aku tak nak check ke kat luar apa semua. Lepas tu aku gila kalau kita check kat luar, kalau bantai dia ada senjata apa semua, lagi nanya kan. Lepas tu aku cakap, ya tak ya juga kan. Okey tak apalah, kau tak tidur ke. Aku saja cari macam alasan untuk nak borak-borak dengan dia lah. Lepas tu tengah-tengah cakap macam tu kan, tiba-tiba dengar bunyi macam pinggan pecah. Kuat gila tau, macam kecang pecah daripada arah dapur kan. Lepas tu aku terus pandang dia, sebab rumah dia ni daripada ruang tamu nak ke dapur tu, dia macam corner sikit je. Maksudnya dapur dia tu tak terlalu tertutup tau. So kita daripada ruang tamu pun kita boleh nampak keadaan kat dapur tu. Maksudnya kalau ada orang ke tak ada orang ke kan. Jadi kita pun berpaling macam tu. Lepas tu aku pandang kawan aku, pasal weh. Lepas tu kawan aku cakap, tak tahu, takkan tikus ke. Kawan aku pun bangun sebab rumah dia selalu kalau kat rumah sendiri kan macam berani kan. Dia pun pergi kat dapur kan, tak ada satu pun pinggan pecah. Lepas tu aku cakap macam ni, aku nak sedapkan hati, jiran kot weh, kat sini kan kalau orang cakap ke apa kan dengar. Lepas tu cakap, tapi yang dengar clear kot, kau dengar kan tadi kan, memang bunyi macam dekat dapur. Lepas tu aku cakap, itulah aku pun dengar macam tu. Lepas tu kawan aku cakap, tak apalah. Macam dia ni nak kata dia ni penakut tak juga, nak kata berani pun tak juga. Tapi mungkin disebabkan bunyi tu bunyi yang orang kata biasa saja, mungkin dia tak terlalu
risau lah mungkin. And then aku pun cakap tak apalah, biar jom duduk kat ruang tamu balik. Lepas tu kita orang duduk bompang macam tu kan. Sampailah pukul 4.30. So aku cakap, 4.30 dah ni, sahur je lah kan. Lepas tu dia cakap, okey lah, tak apalah, sahur je lah. Kita pun get ready nak makan. Jadi dia pun pergi kat dapur ambil pinggan apa semua kan. Lepas tu masa dia pergi kat dapur tu, dia kata kat aku, dia macam ada bau macam tak best tau kat dapur tu. Lepas tu dia cakap, tadi apa sampah semua kan kita dah buang. Sampah dia semua kena macam longgok buang kat luar je. Lepas tu aku cakap, macam aku tahu lah, macam bau busuk ada kat dapur tu macam tu kan. Lepas tu aku pun pergi nak basuh tangan. So masa aku pergi kat dapur tu kan, memang macam ada bau busuk. Dia bau macam bau sampah tau. Bau sampah yang kau dah peram lama gila. Lepas tu aku cakap, mana datang bau ni? Tadi aku ambil air tak ada pun kan. Lepas tu aku macam, lepas tu aku macam tepuk-tepuk mulut aku macam, tak sepatutnya benda tu tak payah cakap lah kan. Lepas tu aku pun buat tak tahu. Aku cakap, biarlah tak apalah, nanti esok kita tengok kita cuci lah mana patutnya tak cuci kan. Lepas tu kita makan semua settle semua. Okay, Alhamdulillah tak ada apa-apa kejadian pelik. And then kita pun balik tidur. Lepas tu subuh tu bangun kejap. Lepas subuh tu, lepas settle macam dah pukul 7 kan. Kira pukul 7 tu kita orang memang nak kau tidur pulun balik. Pukul 7 tu lah, sebelum nak tidur tu kan, bunyi macam orang buka apa tu, pipe air kat toilet dia tau, toilet bawah dia kan. Lepas tu rumah dia ni 2 tingkat tau. Lepas tu bila bunyi air dah macam orang tutup je tu kan, lepas tu bunyi air menitik tik tik tik, yang bunyi macam tu kan. Lepas tu aku pandang kawan aku. Lepas tu kawan aku ni macam biasa je, mungkin dia tak dengar, mungkin aku je yang dengar kan. So aku tak adalah tanya dia. Yang ni kita orang tu tidur pun bangun dalam pukul 11 lebih tau waktu tu, esok tu. So kita orang bangun pukul 11 lebih. Aku pergi kat toilet dia. Lepas tu kan aku nak mandi, tiba-tiba air tak ada. Lepas tu aku cakap kat dia, air tak ada ni, macam nak mandi? Kan daripada semalam lagi toilet bawah tu memang tak ada air dia tu. Kan mak aku dah cakap. Lepas tu aku cakap, aku tak dengar pun mak aku cakap yang tu kan. Lepas tu cakap, ya memang masalah air toilet bawah ni. Kau nak mandi, kau mandi kat toilet atas. Toilet bawah ni memang tak ada air dia tu kan. Memang dah masalah dia tu. Sinki je ada. Maksudnya bukannya tak ada bekalan air tau. Toilet dia tu memang tak ada air. So pagi tadi pukul 7 tu bunyi air tu daripada mana? Sebab memang bunyi tu datang daripada toilet tu tau. Dan jelas sangat-sangat bunyi memang daripada toilet bawah tu. Jadi aku rasa macam, patut aku je dengar. Mungkin dia tak dengar. Mungkin gangguan tu aku je kot yang kena. Aku fikir macam tu lah. Lepas tu kita orang tengok TV apa semua kan. Dah mandi semua. Dalam pukul 2 lebih macam tu, kawan aku tanya kat aku, hari ni nak makan apa? Nak masak ke nak beli? Lepas tu aku cakap, okey macam ni, nasi, lauk kita masak, kita cari kuih-kuih je lah kan kat bazar. Lepas tu kita orang pun get ready lah. Pukul 3 lebih je tu dah keluar kan, pergi bazar. Okay lah, pergi bazar semua, tak ada apa-apa pun kejadian pelik-pelik apa semua. Belilah beberapa kuih. Sampailah kita orang balik kat rumah tu dalam pukul 6.40 ke macam mana, lagi dalam 20 minit lagi nak berbuka puasa tu, tiba-tiba ada orang beri salam kat rumah dia. Orang bagi salam tu macam sayut-sayut je lah, sebab dia macam rumah tu kan ada pagar. So kalau nak ke pintu tu jauh sikit. Jadi orang tu beri salam daripada pagar luar memang bunyi macam sayut je lah kan. Lepas tu dia beri salam. Tapi tak apa jelas sangat salam dia tau. Cuma kita kan dengar lepas tu laskum macam tu je kan. Assalamualaikum tu macam tak apa jelas dengar perkataan tu. Lepas tu aku macam, ada orang datang ni ke beri salam. Kawan aku tak dengar salam tu. Lepas tu kawan cakap, ada ke? Tak dengar pun. Lepas tu aku cakap, ada. Pergi intai dulu kan. Lepas tu cakap, orang nak buka puasa dah ni. Siapa pula datang ni? Kawan aku cakap kan. Lepas tu kawan aku ni pun pergilah keluar. Pergi-pergi ada seorang makcik ni. Makcik ni macam dia bongkok sikit tau. Tapi biasalah, makcik-makcik biasa datang, dia bagi kita orang makanan. Macam dia tutup makanan dia pinggan, lepas tu dia tutup dengan daun pisang kan. Lepas tu dia kata selamat berbuka puasa kot. Tak silap aku, sebab member aku yang pergi ambil kan. So dia bawa masuk dalam tu, dia kata ada rezeki kan tu kan. Lepas tu aku cakap, siapa bagi? Jiran dia bagi kan. Lepas tu aku cakap, dia selalu bagi ke? Lepas tu dia cakap, tak tahulah, aku tak tahu sangat, mungkin ini adalah first time kot gitu. Dia macam tak tahu, sebab member aku ni dia ada macam mana, kira rumah yang dia duduk tu sebenarnya rumah bapak tiri dia. Macam tu lebih kurang. Selalu dia duduk kat rumah lagi satu. Dia macam kurang lah dekat persekitaran situ. Tapi sebab mak dia suruh jaga kan, so dia duduklah situ. Macam tu lah lebih kurang. Jadi dia tak apa-apa tahu, dia tak apa kenal pun jiran dia. Jadi dia kata jiran sebelah tu, okey lah. Aku pun, okey, rezeki kan. Alhamdulillah. Sorry. Lepas tu kita dah hidang semua tu, rupanya dia bagi kuih burger Malaysia macam tu lah. Tapi tak berapa Malaysia. Macam mana cakap burger dia tu? Okey lah kan. Macam burger Malaysia, tapi inti dalam dia macam inti entah ada macam kelapa sikit apa semua kan. Okey, lepas tu kita orang pun makan lah, berbuka puasa macam biasa semua. Rupanya kuih dia sedap. Macam kuih dia tu macam nak cakap kuih dia tu macam nak cakap macam kita tak pernah rasa kuih tu, tapi dia rasa sedap lah. Dia rasa macam
masakan yang lain daripada yang lain. Lepas tu kita orang makan tinggal dalam 2 biji macam tu lah. Kita orang tak habis sebab dia bagi 6 kot, tak silap aku. 2. Yelah dia bagi 6. Lepas tu dah settle semua makan yang lebih tu kita tutup ada dengan tudung saji kan. Okey, lepas tu pergilah basuh tangan apa semua. Kita orang tak adalah pergi tarawih sebab tinggal 2 orang kan. So lepas dah settle je buka puasa tu, macam biasalah aku buat ada kejap, kita orang buat kerja sekejap, lepas tu tengok TV, tengok cerita kan. And then kita orang lepak sampai malam tu semua. Malam tu kira macam nak makan balik lah kuih-kuih yang ada tu. Lepas tu aku pun pergilah dapur, nak ambil air lagi macam biasa. Lepas tu kali kedua tu memang aku kena macam betul-betul jelas lah, macam kena teruk sikit lah. Dia macam memang mengacau. Aku nak pergi kat sinki tu, masa aku nak basuh tangan tu, aku dah buka pipe tu kan. Tiba-tiba kan dekat bahagian tingkap tu, kalau macam semalam tu kan nampak jari kan, dekat tingkap tu kan dia macam ketuk. Kita nampak tau tangan yang macam dia buat macam ni kan, lepas tu dia ketuk dekat tingkap tu, bunyi macam tu. And itu macam mengejutkan. Lepas tu aku terus panggil kawan aku cakap, babe sini babe, tengok ni, ada orang ni kat luar ni, nak buka tak? Aku macam buat macam suara aku saja nak kuatkan lah, macam at least kalau dia dengar daripada luar, dia sedar lah yang aku tahu benda tu kan. Lepas tu kawan aku datang kan, tiba-tiba benda tu tak ada, macam tangan tu hilang, macam memang tiba-tiba tak ada. Lepas tu kawan aku cakap, kau ni biar betul ni, tak ada apa lah dia tu kan. Lepas tu aku pun tak apalah. Lepas tu masa dah settle tu, aku macam nak pusing lah, aku dah berpaling daripada sinki tu, aku nak jalan ke belakang tu, tiba-tiba aku dengar orang beri salam, tapi tak jelas, salam yang tak jelas, tapi yang last kom belakang tu memang dengar. Lepas tu aku macam, aku macam tu kan, aku dah risau. Start pada tu aku dah macam baca ayat kursi, aku ulang-ulang baca kan, aku dah jadi macam takut gila sebab suasana tu dia macam lain gila tau. Dia rasa macam meremang dan aku rasa macam dia ada kat sekitar aku, tapi aku tak tahu kat mana. Aku macam tak nak melirik mata aku macam tu. Lepas tu aku pun pergi kat ruang tamu. Bila aku pergi kat ruang tamu, aku jadi macam diam kan. Lepas tu kawan aku cakap, weh tak ada apalah, janganlah fikir-fikir sangat. Okey, lepas tu aku pun yelah. Lepas tu kita orang tak cerita lah. So, lepas dah ambil air tu kan kita orang nak makan sepatutnya. Tapi bila aku dah ambil air, aku kena kacau kat tingkap tu, aku je tak makan. Aku tak duduk kat meja makan tu. So aku terus duduk kat ruang tamu, terus tengok TV. So kawan aku ni kata, nak makan tak? Cakap tak apalah, nanti sahur nantilah, terus sekali lanjut kan. Lepas tu dia cakap okey. Lepas tu kita orang tidur awal malam tu. Dalam pukul 12 lebih kan, dekat pukul 1 macam tu kita orang tidur. So pukul 4 kunci jam, pukul 5 lebih baru bangun tu. Pukul 5 2 minit macam tak jauh sangat lah. Macam tu baru terjaga. So terjaga masa tu lah kita orang macam member aku ni cakap dia nak masak ayam masak merah. Jadi ayam semua dah memang get ready, potong dah dekat dalam peti ais. Pagi tu bangun just nak tumis lah kan. So kawan aku bangun cepat-cepat, nasi dan lagi ni kot. Okay. Kawan aku pun pergi ke dapur, siap masak, bawa ke depan, kita pun makan nasi apa semua. Lepas tu kan masa kita orang start nak makan tu, mula-mula dia macam ada satu bau makanan basi. Bau masam-masam je tu kan. Memang tak selesa sangat-sangat. Lepas tu aku cakap, benda apa ni busuk ni? Lepas tu aku cakap, takkanlah makanan semalam dah basi kan? Lepas tu kawan aku ni pun buka tudung saji tu, kan makcik yang jiran tu kan bagi kuih. Lepas tu dengan dia tutup dengan daun pisang apa semua kan. Lepas tu kan kuih tu kan ada 2 biji yang kita orang last tinggal kan. 2 biji tu dia jadi macam berulat, macam buruk kuih tu, macam dia tak nampak macam kuih dia nampak macam tepung berlendir. Lepas tu ada ulat-ulat. Lepas tu aku macam terkejut lah. Takkan sampai macam gini basi kan? Lepas tu kawan aku macam terkejut. Sudah dia tu kan. Lepas tu kita orang terdiam. Lepas tu tak lama buat tu aku cakap, buang. Lepas tu terus buang. Kita orang tak makan habis buat tu sahur tu. Settle, clear table apa semua dah lap, basuh, cuci apa semua kalau bagai tu. Kita orang pun tunggulah sampai subuh. Bila dah subuh apa semua, tidur. Bila kita orang sampai tidur semua, memang tak ada apa-apa gangguan. Okey je. Sampailah esok tu mak dia balik. So masa tu lah dia nak hantar aku balik. So masa tu jumpa dengan mak dia semua. Mak dia pun bagi buah tangan daripada Langkawi semua kan. Kita orang borak-borak kejap. Lan, dia pun terus macam cerita kat mak dia. So dia cerita kat mak dia. Dia kata kat mak dia, makcik tu bagi makanan, lepas tu dalam masak gini-gini. Dia macam bising lah. Dia cakap kat mak dia dapat kuih semua dah bagus dah, bagi sedekah semua, tapi tak sempat besok kuih dah basi waktu sahur apa semua. Dia bising lah. Lepas tu mak kawan aku ni macam pelik, makcik mana yang bagi kat kamu ni? Si contoh ni nama contoh, aku tak ingat nama jiran dia. Contoh dia kata, si Esah ni dia tak ada kat rumah, balik kampung. Lepas tu mak dia kata, si Ani tu tak ada kat rumah. Ni bukan nama sebenar tau, aku macam tibai sebab aku lupa nama dia. Terus cakap, si Ani tu tak ada, dia dah pindah dah, dekat setahun dah dia tu kan. Lepas tu kawan aku ni macam pelik, mak, kejap mak, siapa? Cik Ani yang mana Lepas tu dia tanya sana lah. Dia borak. Dia macam ingat lah. Dia ingat lah jiran dia tu. So bila dia teringat balik, semalam tu dia ambil makanan tu,
Dia macam teringat, betul lah mak. Kan Cik Ani kan dia ada mak dia scan tu kan. Terus mak kawan aku ni pun macam menegaskan lah. Dia dah pindah. Rumah dia ni kosong. Memang dah lama dah. Jiran kita ni tak ada. Mak dia macam tu. Jadi kan bila cakap tu kan, kawan aku macam terdiam. Lepas tu dia pandang aku. Logik ke cerita macam ni dia kata kat aku kan. Lepas tu aku cakap, aku faham lah maksud tu. Aku cakap. Lepas tu dia kata, maksud kau? Maksudnya makcik, aku tanya kat mak kawan aku ni, maksudnya makcik, kiranya dia memang tak ada siapa-siapa duduk ke? Ya, kamu tengoklah rumput rumah dia pun dah tinggi, memang tak ada orang sewa pun. Lepas dia pindah, tak ada orang sewa rumah tu. Dia bukanlah pindah sepindah-pindahnya. Dia macam pindah duduk rumah anak dia ke macam mana entah. Tapi rumah tu dia macam biar. Ada juga barang-barang dia, tapi dah nak dekat setahun dia memang tak balik langsung rumah dia tu. So rumah dia tu memang dah terbiar. Tapi terbiar bukan yang setinggan kosong tau. Terbiar yang orang ada tapi orang tak jaga. Macam tu. Tapi memang rumput dia dah tinggi dah pun. Lepas tu aku cakap, oh ya ke? Lepas tu, tapi kan semalam tu memang kita dapat daripada jiran. Tapi saya tak kenal lah siapa weh? Aku pun saja tanya kat kawan aku tu. Lepas tu kawan aku cakap, Cik Ani mak dia, mak ingat tak? Kiranya jiran dia tu punya mak. Yang hantar makanan tu, yang dia nampak rupa tu kan. So dia macam terkejut lah. Lepas tu mak dia kata, ya kamu, mak dia dah tak ada kot. Macam tu lah mak dia cakap. Mak dia jangan main-main lah. Kawan aku ni macam risau lah. Lepas tu mak dia macam tak ambil serius sangat apa yang kita orang cakap. And then mak dia pun rasa macam, betul ke tak betul budak diorang ni. Macam tu. Mak dia ni macam tak berapa percaya sangat benda-benda macam ni. Lepas tu dia pun macam dah jadi macam blur. Dia memang tak cakap banyak semua. Tak apalah, jom aku hantar kau. Dia diam je. Sampailah selang 3 hari lepas peristiwa tu kan. Dia asyik tanya kat aku. Dia kata, pernah ke jadi peristiwa macam ni? Betul ke boleh jadi macam ni? Bulan puasa kot sikit-sikit kan. Dia macam nak rungkaikan lah benda tu. Dia macam tak puas hati apa yang terjadi tu. Dia rasa macam, serius lah benda tu terjadi kat kita? Macam tu. Lepas tu aku macam tu, tu tak apa lagi. Tak cerita dia sekarang kita dah makan 4 dah kuih dia. Maksudnya kau makan 2, aku makan 2 kan. Apa yang kita makan tu? Aku cakap tu kan. Lepas tu dia cakap, tak tahu lah. Lepas tu bila cerita hal benda tu, macam baru macam dia rasa macam nak muntah lah apa semua. Tapi setakat yang kita orang makan tu, katakanlah benda tu memang betul lah kan. Dia tak ada apa semua. Bukan katakanlah lah, memang betul lah kan. Sebab mak dia kata jiran dia dah tak ada lama. Maknanya benda tu tak tahulah macam mana. Dan aku bab-bab macam ni aku susah nak rungkaikan kat korang. Sebab yelah benda ni benda misteri tau. Macam benda tu terjadi macam tu sahaja. Macam orang akan tanya kat aku, habis tu makanan tu macam mana? Masa makan tu sedap ke? Macam bila pertanyaan macam tu ditanya kat aku boleh cakap apa? Makanan tu memang kita orang dah telan. Dan masa kita orang makan tu, kita orang rasa memang makanan dan kita orang rasa sedap dan tak ada rasa pelik-pelik. Tapi dia akan jadi rasa macam nak muntah. Dia akan rasa jadi automatik sakit perut apa semua bila kau tahu benda tu sebenarnya tak wujud. Faham tak? So mungkin itu sikit sebanyak terkait dengan mindset kita. Tapi apa yang kita makan pada waktu tu, apa yang kita nampak dan apa yang kita tertipu dengan helah-helah semua tu, sepenuhnya aku tak tahu. Aku tak boleh nak cakap macam mana. Aku tak boleh nak describe benda apa dan rasa apa semua. Sebab aku rasa macam nothing. Dan benda tu dah telan dah pun. Apa yang terjadi dalam perut aku ke apa ke semua, aku tak tahu. Itu bukan kerja aku. Maksudnya cerita dia, aku dah makan benda tu. Jadi itulah peristiwa yang kadang-kadang terjadi dekat beberapa orang. Dia berbeza kalau korang kena gangguan di mana korang makan satu benda tu. And then masa makan tu juga korang sedar yang macam makanan tu tiba-tiba berubah cacing. And then korang macam terkejut. Nak termuntah ke atau tiba-tiba dia jadi daun kering. Yang korang sedar. Maksudnya korang makan dan korang sedar benda tu. Masa tu mungkinlah korang akan rasa macam perasaan takut. And then korang rasa macam, ya Allah tuan, kau apa yang aku makan ni? Ludah balik ke apa semua. Tapi macam peristiwa aku terjadi yang kuih tu, memang aku dah makan. Benda tu dah selamat masuk dalam perut. Dan aku tak tahu apa terjadi. So kalau orang tanya kat aku, tak apa ke kita makan benda macam tu? Aku tak ada jawapan. Sebab ada time kita kena gangguan yang macam tu, mungkin ada hikmah apa yang berlaku kan. So kita tak tahu apa yang kita makan tu. Hanya Allah je yang tahu. Maksudnya macam tu. Tapi bila mana kalau korang tersedar dari segi korang makan satu benda tu tiba-tiba cacing ataupun ada orang buat perbuatan yang tak baik ke, nak santau dan sebagainya tu kan, korang disedarkan dengan keadaan macam tu, korang ludah je lah balik kan. Macam yelah, ludah lah, janganlah telan pula dan nampak cacing dan sebagainya kan. Tapi kalau dah tertelan tu, ambil jalan pintas, tak payah fikir. Lepas tu banyakkan baca doa. Semoga apa yang kita makan tu tak memudaratkan diri kita. Mohon pada Allah banyak-banyak. Tu je jalan dia. Sebab kita pun tak tahu nak cakapkan benda ni kan. Sebab ada je kadang-kadang cerita-cerita orang yang dia macam dia pergi hutan, lepas tu dia sesat, dia tiba dia termakan sesuatu apa semua. Sedangkan benda tu tak ada pada hutan tu. Tapi dia dah sempat kenyang dengan benda tu. Kita tak tahu, kita tak boleh nak cakap benda tu. Sebab benda tu misteri. Dan benda ni kalau kau bahas lebih-lebih, kau tanya ke orang apa semua, dia luar dari pemikiran tau. So kalau nak cakap lebih-lebih pun tak boleh. Sebab benda ni hanya Allah je yang tahu. Kau tak boleh nak cakap detail sebab
Yelah, sebab aku pernah kena di mana aku sempat makan dan ada yang aku tak makan. Kalau kata benda-benda yang tak wujud, benda-benda yang misteri mistik ni, kalau aku terkena, sebelum-sebelum ni pun ada juga kisah-kisah yang aku share dengan korang kan. Macam aku ada yang aku dah makan, ataupun family aku dah makan ke, apa semua nampak okey dan sebagainya. Ada yang sebelum aku sempat makan, macam-macam. Jadi kalau nak ceritakan soal benda ni, aku memang tak boleh nak explain lebih detail sebab dia terjadi begitu sahaja dengan sekelip mata dan kau tak boleh fikir dengan akal yang waras tau. Kita anggap je macam itu mungkin ujian dalam hidup kita. Dan itu adalah pengalaman. Mungkin ada silap-silap kat mana-mana, salah laku kita ke apa ke. Jadi dia mengacau dengan cara macam tu. So itulah yang terjadi di antara aku dengan kawan aku, dan sampai sekarang pun kawan aku dah start macam mempelajari benda-benda macam ni. Maksudnya dia dah macam cuba untuk amal, macam cuba untuk ingat surah-surah yang macam boleh lindungi diri daripada benda-benda yang tak baik ni. And then kalau dia pergi mana-mana, dia cepat-cepat beringat. Dia macam tak ada dah macam sebelum ni, macam hantu wujud ke? Dia dah tak ada dah sifat-sifat angkuh, takbur ke apa ke, dah tak ada dah. So memang benda tu satu kejadian yang mengubah kami, macam mengubah diri dia juga. Macam aku ni sebab memang daripada dulu kan memang aku nampak, tapi macam dia seorang yang tak pernah percaya, seorang yang tak pernah ambil tahu bab-bab macam ni dan merasakan benda tu tak wujud, akhirnya terbuka mata dan percaya akan kewujudan benda tu. So itulah dia kisah aku kali ni yang aku share dengan korang. Jadi ambilkan sebagai pengajaran di mana kalau kita hidup dekat atas muka bumi Allah ni dan kita tahu bukan kita sahaja makhluk dia, jadi janganlah kita sombong, janganlah kita berasa diri kita lah yang terbaik kan. Tak salah pun untuk tak percaya, nak berhati-hati, tak nak dengar cerita orang apa semua, tak ada salah pun. Cukup kau tak menghina dan menyangkal apa yang orang cakap. Sebab dalam Al-Quran pun dah mengatakan yang sebenarnya di mana makhluk-makhluk jin-jin, iblis, syaitan apa semua ni memang wujud. So tak ada apa yang nak membuatkan kau menegaskan bahawasanya dia tiada dalam alam ni. Itulah sahaja kisah perkongsian aku untuk hari ini, dan sekiranya ada kesilapan apa perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kesilapan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.